Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Muhammad Hazim bin Misri dan Muhammad Haji Aikal bin Muhammad Nur akan membentangkan tajuk metod dakwah. Yang pertama ialah takrif dakwah. Dalam bahasa Arab, dakwah ialah bermaksud menyeru atau mengajak untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangan Allah. Pendakwa dalam bahasa Arab pula ialah da'i, iaitu orang yang memikul tanggungjawab dalam menyampaikan seruan dakwah kepada orang Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah berkata, dakwah ialah satu program yang lengkap. Setiap peringkatnya mengandungi semua ilmu, pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk menjelaskan tujuan dan matlamat yang sebenar dalam kehidupan. Yang kedua ialah kepentingan dan matlamat dakwah Islamiah. Satu ialah membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Allah merakamkan firman-Nya seperti di bawah, yang bermaksud agar Allah menetapkannya hak iaitu Islam dan membatalkan yang batil iaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa iaitu musyrik itu tidak menyukainya. Yang kedua ialah mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk, dari kegelapan kepada cahaya. Ia bermaksud, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kami kasihi, tetapi Allah sendiri memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Seterusnya ialah hukum dari Al-Quran dan hadis. Dalam hukum fardu kifayah, sebagian ulama mengatakan yang dakwah merupakan fardu kifayah ke atas umat Islam berdasarkan ayat Al-Quran di bawah, yang bermaksud tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Fardu ain pula ialah ada ulama lain yang berpendapat bahawa tanggungjawab dakwah ini ialah tanggungjawab semua, iaitu fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mengikut kepada kemampuan mereka dalam berdakwah. Dan ayat ini didasarkan dengan hujah berikut. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan yang kedua daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Hazim bin Misri atas pembentangan tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rukun-rukun dakwah Islamiah. Yang pertama, pendakwah ataupun dalam bahasa Arabnya da'i. Orang yang menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia, menerapkan dalam kehidupan seharian. Allah merakamkan firman-Nya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi iaitu terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru iaitu umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya, dan sebagai lampu yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Sifat-sifat pendakwah dan adab-adabnya. Antaranya ialah memiliki iman yang teguh terhadap agama Islam. Yang kedua,
menanamkan rasa cinta terhadap Allah SWT dengan memperbanyakkan ibadat dan zikir. Yang ketiga, beramal dengan ilmu yang telah dipelajari dan istiqamah dalam melakukannya. Dan manakala yang keempat, berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Persediaan bagi seseorang pendakwah. Yang pertama, hendaklah mempunyai kehebatan, kemahiran serta ilmu yang tinggi dalam menyampaikan dakwah. Mendalami ilmu Al-Quran dan Al-Hadis serta tidak menyalahgunakannya seperti mengikut kehendak nafsu. Yang terakhir, menghayati erti ukhuwah Islamiyah serta mengukuhkannya antara pendakwah iaitu da'i dengan penerima dakwah iaitu mad'u. Rukun-rukun dakwah Islamiyah yang kedua, penerima dakwah ataupun dalam bahasa Arabnya mad'u. Orang yang disampaikan dakwah kepadanya sama ada dia dekat ataupun jauh, Muslim ataupun kafir, lelaki ataupun perempuan. Allah merakamkan firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Contoh mad'u, orang kafir. Golongan kafir mempunyai pelbagai kategori yang dapat dikenal pasti, yakni mereka yang tiada langsung pegangan dengan mana-mana agama. Mereka ingkar malah menafikan kewujudan Tuhan yang menciptakannya. Golongan inilah yang paling mendahagakan kasih sayang Allah, namun kerana kurangnya kefahaman mereka terhadap agama Islam menjadikan mereka terpesong kepada kesesatan, hanya menuruti setiap perlakuan yang dilakukan oleh orang tua mereka dalam menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat maupun kelebihan kepada diri mereka. Golongan yang kedua, orang Muslim. Golongan Muslim ini terbagi kepada dua, iaitu orang Muslim yang lemah imannya dan kuat imannya. Seseorang Muslim itu dikatakan lemah imannya apabila mereka dilahirkan dalam agama Islam tetapi memilih untuk berada dalam kesesatan. Menjadi Muslim yang kuat pula ialah berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan kepada semua dengan merasakan diri tidak cukup beramal kebaikan selama ini dan ingin menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Golongan yang terakhir, orang munafik. Golongan munafik ialah mereka yang melakukan tipu daya kepada umat Islam. Luaran mereka Islam tetapi hati mereka kufur kepada Allah. Seseorang yang munafik itu lebih berbahaya berbanding orang kafir kerana mereka mengelirukan manusia lain. Tanda-tanda kemunafikan seseorang itu boleh diketahui dengan: yang pertama, mempunyai penyakit hati. Kedua, melakukan kerosakan di bumi Allah SWT. Ketiga, meninggalkan seruan jihad. Keempat, berbohong, membenci dan menakutkan umat Islam. Kelima, mengikut hala tuju taghut iaitu kesesatan. Dan yang terakhir, menipu, riak dan bermalas-malasan ketika melakukan ibadat. Konsep dakwah. Islam bermaksud agama tunduk patuh, berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta. Agama Islam juga terdiri daripada 3 soalan berikut. Soalan yang pertama, dari mana kami datang atau diciptakan? Asal-usul kejadian manusia ini adalah dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan di dunia. Tahukah kita bahawa Nabi Adam diciptakan dari tanah? Allah merakamkannya melalui firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia iaitu Adam dari tanah liat yang kering, berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Soalan kedua, kenapa kami diciptakan? Allah SWT telah menyatakan firman-Nya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Soalan yang terakhir, kemana kami akan pergi selepas ini? Sewajarnya, setiap manusia mengetahui ke mana hala tuju mereka selepas kehidupan di dunia menuju kepada kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Maksudnya, Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan, iaitu untuk menerima balasan. Sumber dan pendekatan dakwah. Sumber-sumber yang digunakan dalam dakwah. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, Al-Hadis. Ketiga, sirah para salafus salih. Keempat, istinbat daripada ahli-ahli fiqh. Kelima, pengalaman pendakwah atau orang sekeliling. Pendekatan dakwah yang perlu diterapkan ketika menyampaikan dakwah antaranya ialah pendekatan melalui perkataan. Berkata yang baik salah satu ciri-ciri orang mukmin sejati, kerana kita dituntut untuk sentiasa menjaga hati orang di sekeliling. Tidak kiralah kita rapat ataupun sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam. Kedua, pendekatan melalui perbuatan. Ringan tangan dalam menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, amanah apabila diberikan tanggungjawab, dan membuang benda tajam di jalanan antara contoh perbuatan yang boleh kita lakukan kepada masyarakat, tidak kira agama dan bangsa, tanpa mengharapkan balasan sebagai galang ganti. Pendekatan dakwah yang terakhir ialah pendekatan melalui akhlak yang baik. Meneladani setiap akhlak yang ada pada diri Rasulullah amat digalakkan, kerana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil daripada akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, akhirul kalam, gajah meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Semoga pepatah Melayu ini kita dapat meningkatkan mutu ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, semoga dengan amalan kita ini dapat keredaan dan dapat mengingati diri kita untuk memperbanyakkan amalan-amalan. Ini kerana ajal boleh hadir pada bila-bila masa. Semoga Allah memandang usaha kita ini sebagai ibadah kepadanya dan mendapat ganjaran yang bersesuaian di akhirat kelak. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.